Kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kepada Engkau karena Engkau sudah memimpin hidup kami. 天父上帝，我们向你献上我们的感恩，因为在我们的日常生活里边，你带领了我们。 Kami juga bersyukur bisa memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan. 主啊，我们也感谢你，因为我们仍然可以赞美你，可以敬拜你。 Biarlah Tuhan disenangkan, dipuaskan dan ibadah kami boleh berkenan di dalam hati Tuhan. 但愿我们今天对你的敬拜跟对你的赞美，能够讨神你自己的喜悦。 Dan tibalah saja kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah hati kami menjadi hati yang lembut. 主啊，我们求你也预备好我们的心，让我们的心是柔软的。 Waktu firman Tuhan ditaburkan, mungkin ini juga menghibur kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, tetapi tidak jarang itu juga mengoreksi hidup kami. 但是当我们聆听了你的话语，你的话语不但成为我们的安慰和鼓励，更是成为我们生命的一个纠正。 Dan biarlah kami berubah seturut dengan pendengaran kami akan firman Tuhan. 让我们真的能够经历生命的改变，照着您自己的旨意来改变。 Dan berikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan, mampukan kami sehingga kami menghidupkan firman Tuhan ini di dalam hidup kami. 我们也恳求天父，你帮助我们，赐给我们恩典，让我们可以遵照你的话语来生活。 Terpujilah nama Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. 主啊，我们尊崇你的名，你的名得荣耀。我们奉耶稣基督的名祷告，阿门。 Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姊妹们平安， Apa kabarnya? 大家好吗？ Saya terus berdoa supaya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. 我继续为你们祷告，但愿神帮助你们，保守你们身体健康。 Meskipun pada saat ini keadaan membuat hati kita gelisah dan takut. 可能这样的局势能够令到我们害怕跟担忧， Inilah namanya realita kehidupan. 这就是我们的现实生活。 Kehidupan kita tidak terlepas dari namanya kegelisahan dan ketakutan. 在我们的现实生活里面，我们不能够避开担忧跟害怕。 Kegelisahan dan ketakutan tidak mengenal batas usia, dari anak-anak sampai orang dewasa pasti mengalaminya. 那弟兄姊妹们，我们生活里面的担忧是不分年纪来区分的。 Saya ingat waktu saya masih kecil, 我记得当我还小的时候， tiap pulang sekolah hati saya gelisah. Kenapa saya gelisah? Karena sampai pulang di rumah nggak ada yang ngajarin saya karena papa dan mama saya tidak mengerti bahasa Indonesia. 那弟兄姊妹们，我每一次从学校回来，我的内心就感觉到非常的担忧，因为我知道我的家长他们没有办法用印尼文来教我学习功课。 Beranjak besar waktu remaja, hati saya semakin kacau. 当我越来越长大，一直到少年的时候，我的内心更加的混乱。 Mau lanjut ke SMP yang mana, mau lanjut ke SMA yang mana, karena orang tua nggak punya uang, anaknya banyak. 那因为我的家人，我的父母亲孩子众多，但是我不知道我初中毕业以后，我要上哪一间高中来读书。 Waktu pemuda, hati makin gentar. Mau kuliah di mana, lalu juga mau kerja di mana, lalu siapa yang mau dipacarin. 当我高中毕业以后，我也正在处在一个非常忧虑的一个过程，因为我不知道我要读那一间大学，甚至于在年轻的时候，我也开始想我的婚姻大事。 Waktu punya pacar, hati juga masih terus terganggu. Oleh karena apa? Nanti mau menikahnya di restoran mana, bayarnya pakai apa, lalu tinggalnya di mana. 那么，当我有了女朋友过后，我们就开始筹划要结婚。但是在结婚之前，在筹划的过程里面，就充满着担心跟担忧，因为我不知道我们要用什么方法来举行婚礼，在哪一个酒店我们举行婚礼。 Punya anak satu, punya anak dua, semakin takut. Nanti anak mau makan apa, mau sekolah di mana. 当我有了孩子。 第一个孩子、第二个孩子以后，我就会开始另外一种担忧，就是我要怎么样来让他就读在哪一间学校。 Nah saat ini banyak orang yang mengalami ketakutan dalam hidup mereka. 在现今的时代，这个局势有许多的人都在担忧害怕。 Takut apa? 害怕什么呢？ Mereka takut nggak ada pekerjaan. 他们担心他们没有工作做。 Jemaat yang saya pantau, saya tanya mereka. 我所注意到的会有的情况， Mereka masih buka toko. 他们有的还是在做生意。 Mengapa mereka buka? 为什么他还在开店做生意呢？ Karyawan mereka mendesak mereka agar mereka tetap buka toko. 因为他们的职员在催逼他们的老板要继续开店。
Kalau buka toko mereka dapat uang makan. 因为就是老板开店的话，他们就有饭钱好得。 Maka sebagai jemaat kita tetap buka toko karena kasihan kepada pegawai mereka. 所以我们的会友呢，很多开店做生意的，他们继续做生意，因为他们非常的同情他们的职员。 Hari ini orang takut apa gajinya dipotong, nggak dibayar lalu di PHK dan ini sudah terjadi. 今天有许多的人都在担忧，都在害怕他们的工资被减少，还有呢，他们就被被开除。 Ada orang takut ketemu orang yang batuk-batuk, yang bangkis-bangkis. 那有一些人是碰到那些打喷嚏的人或者咳嗽的人，我们也害怕。 Takut keluar ke rumah, takut terinfeksi penyakit COVID, lalu juga takut meninggal dunia. 那么我们担心我们被肺炎病毒所感染，我们怕我们离开这个世界。 Tapi hari ini firman Tuhan berkata yang pertama, jangan takut. 但是今天上帝的话语再一次提醒我们，不要害怕。 Yohanes 14 ayat 1 mengatakan kepada kita, janganlah gelisah hatimu. 在约翰福音第14章第1节里面告诉我们说，你们的心里不要难过。 Konteks firman Tuhan ini berbicara tentang dua nubuatan. 那弟兄姊妹们，这一节经文是谈到两种的预言。 Yang pertama, Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali dan akan datang pencobaan yang hebat. 那么在上下文里面，我们都看到彼得会3次不认主。 Yang kedua, bahwa Yesus akan meninggalkan murid-murid dan mereka tidak bisa menyusul Yesus. 那第二呢，就是耶稣要离开他们，那么这些门徒没有办法跟随他了。 Bagi para murid-murid yang sudah meninggalkan segala sesuatunya, pekerjaannya, keluarganya, lalu mengikut Yesus. 那我们知道这些门徒跟随耶稣，他们是撇下一切他们的家庭、他们的职业来跟随耶稣。 Bukan saja mengikut Yesus tapi hidup bersama-sama dengan Yesus, maka berita ini adalah sungguh menggelisahkan mereka. 那弟兄姊妹们，他们不单是跟随耶稣，他们跟耶稣生活在一起。当耶稣说他们耶稣要离开他们的时候，真的很叫他们的心里担忧。 Coba aja Bapak Ibu sekalian pada saat ini tinggalin pekerjaan kita, gelisah nggak hati kita? 那弟兄姊妹们，我们试试看，想一想，若是我们今天没有在工作上了，那么我们会不会担忧？ Saya pernah tinggalkan pekerjaan saya tahun 1999 waktu krisis ekonomi. Orang sedang cari pekerjaan, saya tinggalin pekerjaan. 那弟兄姊妹们，在1999年的时候，当时的金融风暴、经济萧条的情况里边，许多人失业，但是我却离开我的职场。 Saya bekerja satu bank swasta terbesar nasional pada waktu itu. 我在一个这个私人银行的地方来打工。 Jualan baju, 我曾经卖过衣服， jualan sepatu, 我曾经卖过鞋子。 buka multi level marketing bersama 2 rekan yang lain. 那么我曾经也做过一些这个 multi level 的这个市场。 Terima giro mundur. Kalau 1 bulan saya potong 5%, 2 bulan saya potong 10%. 那有的时候我收账的时候，收到起票，1个月的起票我扣他5%，2个月的起票我扣他10%。 Saya tinggalkan masuk sekolah teologi, 1 bulan saya nggak bisa tidur. 那弟兄姊妹们，我把这一些我过去所做过的事全然放下，我进到神学院里边，第1个月我可以说一整个月都不能睡觉。 Nah, Yesus tahu kebutuhan murid-murid, maka dia berkata, janganlah gelisah hatimu. 但是耶稣知道跟随他的人，他们内心的挣扎，所以他就对他们说：“你们心里不要难过， Janganlah kacau, janganlah terkejut, jangan gentar hatimu. 你不要恐惧，你不要害怕，你更不要担心你的前途。 Jangan terguncang, jangan terganggu, jangan takut hatimu. 你的心不要被这些的事弄到你惊慌。 Boleh kita gelisah tapi sebentar saja. 我们可以难过，可以担忧，但是不要长期难过跟担忧。 Janganlah gelisah terus-menerus. Buyau. Berhentilah untuk gelisah. 不要长期担忧，我们要停止在担忧。 Siapakah yang jangan gelisah terus-menerus? 那弟兄姊妹们，谁愿意长期担忧下去呢？ Yaitu hatimu, hati manusia, hati kita. 那弟兄姊妹们，常常我们的内心是不听我们的指挥，他就会担心跟担忧。 Mengapa?
为什么会这个样子？ Karena hati itu adalah pusat sentral hidup daripada manusia. 我们都知道，我们的心是我们整个人生的中枢， Karena hati itu adalah pusat pikiran daripada manusia. 是我们思想的中枢， Karena hati itu adalah pusat perasaan daripada manusia. 也是我们情感的中枢， Karena hati itu adalah pusat keinginan kehendak daripada manusia. 甚至于我们的内心也是我们的意志，我们所想要的中枢。 Dan pada akhirnya dari hatilah lahir perbuatan-perbuatan kita. 那弟兄姊妹们从内心就发出许许多多的行为来。 Inilah yang dikatakan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. 那弟兄姊妹们，这个就是在箴言书4章23节所说的， Dari hatilah terpancar seluruh kehidupan kita. 就是我们要保守我们的心，因为我们一生的果效都是由心发出。 Oleh karena itu hati perlu dijaga dengan segala kewaspadaan dengan seksama. 所以弟兄姊妹们，我们要真的要很严谨的保守我们的心， Supaya kita tidak terus-menerus di dalam kegelisahan dan ketakutan. 使得我们不至于一直处在一个担心挂虑的一种生活里边。 Nah, mengapa kita tidak boleh gelisah terus-menerus? 那为什么我们不可以长期的在那边担心难过呢？ Kalau kita gelisah menerus, ini yang pertama tandanya kita kurang beriman, kita gagal mempercayai Tuhan. 弟兄姊妹们，若是我们长期这样担心跟难过的话，就证明我们对神的信心缺乏，我们不够相信我们的神。 Yang kedua, bahwa hidup kita ini lebih penting daripada kegelisahan dan ketakutan kita. 那弟兄姊妹们，第二样是呢，我们今日的生活，现在比起我们的恐惧战惊更来重要。 Yang ketiga, bahwa Tuhan akan memimpin dan memelihara kehidupan kita. 那我们第三，我们必须要相信我们的神，他必定是会引领我们。 Dan yang keempat, bahwa kegelisahan dan ketakutan kita tidak menambah apapun di dalam jalan hidup kita. 那弟兄姊妹们，我们也要很清楚知道，我们的担心跟挂虑不会将我们的寿数增加多一颗。 Nah, hal inilah yang dikatakan oleh seorang pendeta tentara waktu dia membuat satu daftar kecemasan atau daftar ketakutan. 那弟兄姊妹们，曾经有一个军人牧师，他把人担心的一些的事件重新把它录下来。 Nah, tabel ini dibuat berdasarkan apa? Masalah-masalah yang disampaikan kepadanya di dalam bertahun-tahun pelayanannya. 那在他的几十年来的服事里边，有许多的人都向他投诉他们所担心的事情，他就把这些事情把它记录下来。 Dan dia mendapatkan bahwa kecemasan manusia, kekhawatiran manusia, ketakutan manusia sebagai berikut. 那弟兄姊妹们，他就找到了人会担心、会担忧的整个的情况的这个理由。 Yang pertama, 第一， 40% itu hal-hal yang tidak pernah terjadi. 那弟兄姊妹们有48%，这些他们所担心的事从来没有发生过。 Ingat baik-baik, 40% itu tidak pernah terjadi dalam hidup kita. 大家请记得，有48%你所担忧的从来没有发生过。 Yang kedua, 第二， 30% itu adalah keputusan-keputusan masa lalu yang tak terubahkan. 那弟兄姊妹们，就是有38%是我们过去做的决定是没有办法改变的。 Contoh, kita lahir dalam keluarga yang sederhana, ada juga yang lahir dalam keluarga yang kaya. 有一些的例子，就是我们生在一个非常简单的一个家庭，或者我们出生在一个非常富有的家庭。 Orang tua kita menikah dengan si A, dengan si B. 我们以前的父母，我们的父母，他嫁给或者他娶了某人的个男人，或者某人的女人， Itu tak terubahkan. 这是没有办法改变的事实。 Kita mau nikah sama si Aling, dapatnya si Amoy. 那么我们本来是想喜欢阿玲，但是我们却找到了阿妹。 Mau menikah dengan si Afung, dapatnya si Apin. 那我们本来是要找阿凤，但是我们却娶了阿平。 Yang mau sama si Acong, dapatnya Alyong. 那我们本来是要嫁给阿张的，但是我们却嫁给阿良。 Yang mau sama si Acun, dapatnya si Asyong. 我们本来是喜欢阿俊，但是我们得到的是阿祥， Udah diberkati di gereja, 已经在教会里面证婚了， terima aja. 接受吧， Tak terubahkan. 因为这是不能改变的事实。 70%. 78%， Yang ketiga 12%, 就是其他的12%。 yaitu sakit yang tidak pernah terjadi. 那弟兄姊妹们，我们所担心的疾病是从来不会发生的。 Pala pusing-pusing, jangan-jangan ini apa? Darah tinggi. Punggung kita ini, ya, punggungnya apa? Ketat bener, kenceng bener. Jangan-jangan kolesterol. 那我们有的时候会头晕，我们就会怀疑我会不会高血压。
当我们的景象僵硬的时候，我们就开始认为我可能是胆固醇过高， Belum tentu. 不一定。 Ya terus apa lagi? Dada sesak, jangan-jangan ini jantung nih. Jangan-jangan kita kena apa? Virus corona. 当我们感觉到我们呼吸很辛苦的时候，可能我们会怀疑我们是心脏病，或者有肺炎病毒在我们的体内， Belum tentu. 不一定是这个样子， Mungkin sakit mah. 可能是我们的胃有问题。 Lalu juga pinggang sakit-sakit nih, jangan-jangan saraf kejepit, lalu kaki cekat-cekot, jangan-jangan ini apa? Asam urat. 那我们可能我们的这个腰部我们疼痛，可能我们就感觉可能我们的脊椎骨有问题， Ini juga belum tentu. 这一些都不一定是。 82% itu belum tentu terjadi. 那82%、30、40、12%、82%不一定会发生， Lalu yang keempat 10%, 还有剩下的18%， anak-anak dewasa dan juga teman-temannya. 就是成年人跟他的朋友们。 Kita takut anak kita bergaul dengan si A dengan si B. 我们成年人常常担心我们的儿女他的社交圈子， Takut jadi anak yang gak benar. 我们担心他的社交若是不健康的话，他们会变坏。 Buktinya anak kita kuliah di luar kota, di luar negeri baik-baik aja. 但是我们看我们的儿女，不论在外埠这个读大学，或者在国外读大学，他们都是好好的啦。 Lah anak saya sekarang kuliah di Surabaya terperangkap nggak bisa pulang ke Jakarta. 那我的孩子现在在泗水念大学，他现在已经没有办法回来雅加达， Baik-baik saja. 但是他仍然好好的啊。 Dan yang masalah sesungguhnya yang terjadi dalam hidup kita adalah 8%. 那弟兄姊妹们，真正在我们身上会发生的事只有8%。 Maka menurut daftar ini ada 92% itu hal-hal yang tidak terjadi, yang di luar daripada kontrol daripada kita, yang tak terubahkan. 那弟兄姊妹们，在92%刚才我们所讲过的，都是我们无法控制，甚至于不可能发生的事。 Maka seharusnya yang 92% ini kita serahkan dalam tangan Tuhan. 所以我们必须要以信心将这个92%是已经肯定将发生、不可能发生的这些不能抑制的事交托给神。 Masalah yang sesungguhnya hanya 8%. 我们真正要面对的困难跟环境只有8%。 Tapi kalau kita masih cemas, 但是若是我们还是感觉到我们很绝望， saya yakin percaya bahwa akarnya itu adalah kegagalan kita mempercayai Tuhan. 那弟兄姊妹们，我知道这个根源，绝望的根源，是因为我们没有选择信靠上帝。 Maka bersyukurlah dalam bagian kedua ini, bahwa yang ditekankan firman Tuhan itu adalah yang kedua, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Yesus. 所以在这一节经文的第二句话，他告诉我们说：你们当信神，也应当信我。 Yohanes 14 ayat 1 bukan saja mengatakan janganlah gelisah hatimu. 在约翰福音第14章第1节，不单单提醒我们不要难过， Tapi dilanjutkan, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. 但是继续的记字在告诉我们说：你们应当相信神，也应当相信主耶稣。 Artinya yang pertama, 在第一个意思里边， bahwa kita harus percaya kepada Allah Bapa, kita harus percaya kepada Yesus Kristus. 那我们不但要相信圣父上帝，我们也要相信圣子耶稣基督上帝。 Kita harus percaya kepada kedua-duanya. 我们一定要相信这两个神，这两个神，这神。 Kita tidak bisa hanya percaya kepada Bapa saja. 我们不但要相信圣父上帝， Kita tidak bisa percaya hanya kepada Yesus saja. 我们也不是单单相信圣子上帝， Kita harus percaya kepada kedua-duanya. 我们应该相信圣父上帝跟圣子上帝。 Kenapa? 为什么？ Karena Yesus datang ke dalam dunia ini berinkarnasi, menjadi sama dengan manusia, menjadi kelihatan. 那弟兄姊妹们，因为圣子上帝耶稣基督，他道成肉身，住在人的中间，让人可以感受、看得见。 Maka kita yang percaya kepada Allah Bapa, maka kita harus percaya kepada Yesus Kristus. 所以，当我们认识了，当我们相信圣父上帝，我们也相信圣子上帝。 Yang kedua, bahwa Yesus adalah Allah. 弟兄姊妹们，我们也要相信圣子上帝他是神。 Firman Tuhan melarang kita untuk percaya kepada ilah-ilah. 那圣经里面
禁止我们、阻止我们去相信别的神。 Firman Tuhan juga melarang kita untuk percaya kepada manusia. 那圣经也提醒我们不能够靠人， Tapi firman Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk percaya hanya kepada Allah saja. 但是圣经里面告诉我们说，我们单单信靠这一位独一的真神。 Di dalam nas ini, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk percaya kepada Dia. 那弟兄姊妹们，在这一节经文里面，主耶稣吩咐我们说，你要相信这一位神。 Maka ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. 这里告诉我们说，耶稣基督他是神。 Seorang yang baik di dalam tanda kutip tidak akan pernah menghubungkan dirinya dengan Allah. 弟兄姊妹们，一个他自己认为好的人，他不可能把自己跟神连接在一起， Seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. 就好像耶稣基督所做的。 Saya perhatikan di dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. 我注意旧约圣经到新约圣经里边的教导， Bahwa tidak ada tokoh Alkitab atau teladan iman yang berani berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 我没有发现过，我没有找到有一个圣经人物竟然这样敢说：你要相信神，也相信我吧。 Hanya Yesus yang berani berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 只有圣子上帝竟然这么肯定的说：你要相信神，也当相信我。 Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. 这是告诉我们，是耶稣基督他是神。 Kata percaya dalam frasa ini adalah bentuk present imperatif. 那弟兄姊妹们，这个相信呢，是一个现代的命令。 Artinya kita diperintahkan untuk percaya senantiasa selalu. 这是现代命令词，就是命令我们现在相信，继续的相信。 Apa itu percaya? 什么叫做相信呢？ Percaya di sini adalah iman. 相信就是信心。 Iman di dalam bahasa Ibrani-nya itu aman, di dalam bahasa Yunani-nya ada pisteo. 那么在希伯来文里面是阿曼，在希腊文里面是 pistio。 Iman itu adalah keadaan yang benar, yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan. 那弟兄姊妹们，所谓的相信呢，这个对象就是他可以给我一个依赖。 Pada waktu berbicara tentang iman, percaya di sini, maka berbicara tentang dua hal. 那弟兄姊妹们，当我们讲到信心或者相信，讲到两方面的事。 Yaitu pertama berbicara tentang percaya kepada Allah, yang kedua berbicara percaya tentang firman-Nya. 那第一方面就是相信这一位真神，第二方面就是相信他的话语。 Yang pertama, 第一， percaya kepada Allah. 相信神， Artinya kita percaya Allah itu benar, Yesus itu benar, Allah bisa diandalkan, Yesus bisa diandalkan. 换句话说，我们相信神是真神，耶稣是真神，他是可以依赖的。 Yang kedua, kita mempercayakan diri kita kepada Allah dan kepada Yesus Kristus. 第二，我们把我们交托给我们所相信的。 Lalu yang ketiga, kita taat dan yang keempat kita setia kepada Allah, kepada Yesus. 然后第三、第四呢，我们不单是顺服他，我们也继续的信靠他。 Yang kedua, percaya kepada firman-Nya. 第二大点就是我们要相信他的话， Artinya kita percaya dan menerima apa yang difirmankannya. 就是说我们不单相信他的话，我们也接受他的话语。 Maka berbicara tentang iman, percaya maka ada 4 komponen di dalamnya. 那弟兄姊妹们，当我们讲到相信神的话，有4个层面，我们必须要去分享。 Yang pertama, 第一， percaya. 就是相信。 Contoh, 我给一个例子， 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 20. 那弟兄姊妹们，列王记下第7章第1节到第20节的例子， Nabi Elisa berkata, 在以利沙先知说， dengarlah firman Tuhan. 他说你们要听耶和华上帝的话。 Besok kira-kira waktu ini 1 sukat tepung yang terbaik harganya itu 1 sikal. 那他说你们要听耶和华的话，因为明天这个时候，在撒玛利亚的城门，3公斤的面粉只卖11颗银子。 1 sukat itu 12 liter. 那弟兄姊妹们，我们知道3公斤就等于12个公升， 2 sukat jelai harganya 1 sikal. 就是一个公斤就等于一个公斤。 Tapi perwira ajudan daripada raja dia tidak percaya. 但是这个什么这个官员他不相信， Dia berkata demikian. 他说
Sekalipun Tuhan yang membuat tingkap-tingkap langit, masakah hal itu mungkin terjadi? 他说：“即使耶和华神在天上开了窗户，也不可能有这事发生吧。” Maka Elisa menjawab, 以利沙先知就说 sesungguhnya engkau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri dan engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya. 所以先知就说：“他说你的眼睛要看见，但是你的口吃不到你所看见的。 Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ”弟兄姊妹们， pada waktu itu Israel dibagi menjadi dua, 当时以色列分成两半。 yaitu bagian utara ibu kotanya Samaria, lalu selatan ibu kotanya Yerusalem. 那我们知道，在北方的以色列，它的首都是撒玛利亚；在南方的犹大，它的首都是耶路撒冷。 Ini terjadi di bagian utara. 这是发生在北部以色列的这个地方。 Apa yang terjadi? 到底发生了什么事？ Samaria itu terjadi apa? Kelaparan yang luar biasa. 因为在当时在撒玛利亚这个地方发生了极大的饥荒， Karena dikepung oleh tentara Aram dengan luar biasa. 因为当时的亚兰军队围攻他们， Lah keadaannya seperti apa? 他们的情况到底又怎么样呢？ Seorang wanita dia lapor kepada raja. 有一个妇人，她向王汇报， Dia berkata demikian kepada raja. 她对王说 Saya berjanji dengan seorang ibu yang lain. 我已经跟另外一个妇人约定了， Hari ini makan anak saya. 今天我的孩子吃， Besok makan anak kamu. 明天让你的孩子吃， Hari ini dia makan anaknya. 今天我吃你的孩子， Besok anak ibu itu disembunyikan. 那明天你把你的孩子藏起来， Kelaparan begitu luar biasa. 因为当时的饥荒非常的大。 Harga satu sukat tepung itu harganya berapa? 120 sikal. 那弟兄姊妹们，1公斤的面粉能够卖很高的价格， Begitu mahal. 非常的贵，非常的昂 Tidak 贵， terjangkau. 没有办法靠着人的能力可以买到， Barang juga sulit dicari. 而且东西也找不到。 Tapi Elisa menuatkan akan menjadi 1 sikal. 但是以利沙说：“我要把它变成3公斤，成为11克银币。” Di lain pihak, 弟兄姊妹们，从另外一方面来看， ada 4 orang yang sakit kusta sedang bercakap-cakap. 在那个时候有4个犯马蜂病的人，他们在谈话， Mereka berkata demikian. 他们彼此这样说。 Mengapakah kita duduk-duduk di sini saja sampai mati? 为什么他们就说他们为什么我们坐在这里空等而等到死呢？ Duduk di sini, tunggu mati. 我们若是我们坐在这里等死的话， Masuk ke kota juga mati. 我们若是进到城市，我们也会死。 Mari kita seberang ke tempat musuh. 来，我们走过这个仇敌的地方吧。 Kalau kita dikasih hidup, biarlah kita hidup. Kalau mati, ya sudah mati, sama juga mati. 若是他们给我们生存的话，我们继续生存；若是他要我们死的话，我们就死吧。 Akhirnya mereka menyeberang ke tempat perkemahan musuh. 那弟兄姊妹们，以后他们就跑到敌人的军营里边。 Ajaib, 很奇妙的事发生， tidak ada orang. 在那边没有人， Oleh karena apa? 为什么呢？ Tuhan sudah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi satu pasukan yang besar. 因为神已经让亚兰军队的人听到火车、马车，他们感觉到非常的害怕。 Sehingga tentara satu dengan lain berkata, ini jangan-jangan nih orang Israel menyewa raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim untuk menyerang kita. 所以那些亚兰人就认为，他们说有可能以色列人、撒玛利亚人，他们雇佣了赫人的众王和埃及的众王来攻击我们，我们跑吧。 Akhirnya mereka lari tunggang langgang. 所以他们就逃跑走了。 Akhirnya 4 orang kusta ini mereka makan, mereka minum, angkut emas, angkut perak, angkut pakaian. 弟兄姊妹们，以致这个4个长大马蜂的人，他来到军营的里边的时候，他们就在那边吃喝，并且不单吃喝，他们也把金子、银子、衣服都带走。 Mereka melakukan dari satu kemah ke perkemahan yang lain. 他们从这个帐幕跑到另外一个帐幕， Lalu mereka pulang. 他们以后就回家， Kasih tahu orang-orang yang ada di gerbang kota. 他们就告诉在城门口的人， Akhirnya berita ini masuk ke istana. 那这个消息就传到王宫里边， Akhirnya raja utus orang untuk survei. 那王就差遣人去探视
waktu di survei jalan itu banyak pakaian lalu perkakas yang ditinggalkan oleh tentara Aram. 那弟兄姊妹们在他们探测的过程里面，他们一路上就发现有许多的衣服都散落在这个路边，因为亚兰军队在逃跑的时候非常慌张， Akhirnya dilaporkan kepada raja. 所以他们就把这个消息告诉王。 Singkat ceritanya penduduk keluar menjara perkemahan orang Aram. 那弟兄姊妹们长话短说，那么当时这些人就把所有亚兰人的军营的所有的财富都把它抢过来。 Karena itu pada hari itu satu sukat tepung yang terbaik berharga 1 sikal dan 2 sukat jelai berharga 1 sikal perak. 所以就在那个时刻，弟兄姊妹们，13公斤的这个面粉只卖11克银子。 Dan ini sesuai dengan firman Tuhan. 这个是照着神所应许的话语。 Bagaimana dengan ajudan raja itu? 那弟兄姊妹们，这个王的这个护卫，他的感觉又是什么呢？ Mereka terinjak-injak oleh rakyat dan mati. 那弟兄姊妹们，这个王的护卫，因为人多，所以就被人民践踏到死。 Mengapa? 为什么？ Karena dia tidak percaya kepada firman Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. 因为他不相信神的话，他也不相信神。 Yang kedua, 第二， mempercayakan diri bergantung kepada Tuhan. 我们不但要相信神，而且我们要依赖他， Mengandalkan dan bersandar kepada firman Tuhan. 我们要依赖神的话语。 Pertanyaannya adalah, kepada apa Bapak Ibu Saudara sekalian mempercayakan hidupmu? 意思就是说，我们要把我们的生命、我们的生活全然交托给他。 Siapa yang Bapak Ibu sekalian andalkan dalam hidupmu? 弟兄姊妹们，请问你在你的生活里边，你依赖的是谁呢？ Ada orang mengandalkan uangnya, mengandalkan popularitasnya, kekuasaannya, kecantikannya. 有的人他依赖他的财富，依赖他的名望，依赖他的地位，依赖他的外表。 Ada orang mengandalkan kesehatannya, pendidikannya, pengalamannya, pengetahuannya dan lain sebagainya. 有的人是依赖他的健康、他的学问、他的学位，还有等等。 Ada loh maker orang paling kaya di Jerman menghabiskan dirinya dengan apa? Bunuh diri. Dia tabrakan dirinya ke kereta api. 弟兄姊妹们，有一个德国非常出名的人，有钱的人，他怎么样结束他的生命呢？就是让火车来撞死他。 Baru-baru ini 28 Maret Menteri Keuangan Jerman yang bernama Thomas Schäfer juga bunuh diri di rel kereta api. 弟兄姊妹们，最近这个3月28号，德国的一个财政部长，他的名字叫做 Thomas Schäfer. Thomas Schäfer， 他也让火车来撞死他， Dia depresi. 因为他抑郁症， Depresi memikirkan bagaimana cara mengatasi COVID-19. 他感觉到非常的抑郁，因为他不知道怎么样去处理面对这个肺炎病毒， Dan dia juga bertanggung jawab akan keadaan ekonomi di Jerman. 他也应该全权负起这个德国的经济的责任。 Kita butuh uang tapi kita tidak bisa bersandar kepada uang. 弟兄姊妹们，我们需要钱，但是我们不能够依靠钱。 Michael Jackson penyanyi terkenal Amerika. 迈克杰森，他是一个非常出名的歌唱家。 Minum obat tidur hingga overdosis, lalu apa? Tinggalkan dunia, lalu tinggalkan hutang yang banyak. 弟兄姊妹们，他吸毒超过他所该有的分量，以至于他就这样死去留下许多的债务。 Kita tidak bisa bersandar kepada popularitas diri kita. 我们没有办法依靠我们自己的成就。 Presiden Brasil Vargas kekuasaannya begitu luar biasa dari muda hingga akhir hidupnya tidak lepas daripada kekuasaan. 弟兄姊妹们，我们知道巴西的总统这个Vargas， 他也不知道，他也没有办法抑制他的命运。 Tapi dia menembakkan pistolnya ke jantungnya dan akhirnya dia meninggal di apartemen dan diketemukan oleh anaknya. 所以他以自己开枪自杀身死以后，在他所住的公寓里边，让他的孩子发现到。 Kita tidak bisa bersandar kepada kekuasaan kita. 我们不能够看我们的权利。 Marilyn Monroe artis Amerika yang begitu cantik. Maury 这个美丽的这个美国的影星。 Ya bukan angkatan saya ya, tapi saya aja tahu gitu ya. 虽然不是我的时代，是在我时代之前的人物。 Minum alkohol, minum obat depresi. 他酒精过度 Overdosis akhirnya apa? Menewaskan dirinya. 他因为超越了他体力所能承受的，最后他
死掉了。 Kita tidak bisa menyadarkan diri kepada sesuatu yang sementara. 弟兄姊妹们，我们没有办法依赖那些都是暂时的东西。 26 April yang lalu, 4月26号之前 seorang 的时候， dokter di Amerika namanya Lorna Brand. 有一个美国的医生叫做 Lorna Brand。 Dia kepala departemen darurat kesehatan di Amerika. 那弟兄姊妹们，他是这个美国医院的这个救济社的主管。 Umur 49 tahun seorang wanita terinfeksi COVID lalu apa? Bunuh diri di rumahnya. 弟兄姊妹们，49岁的女医生有好的地位，有好的前途，因为她中了肺炎病毒过后，她不能面对这种的肺炎病毒，所以她自杀身死。 Oleh karena apa? 为什么？ Dia tersiksa. 因为她感觉到非常的痛苦， Setiap hari dia harus lihat pasiennya mati satu persatu. 因为她每一天都要看到她所处理的这些病人一个一个死掉。 Karena 10 hari yang lalu itu tanggal 16 April di Amerika satu hari mati karena COVID-19 ini sebanyak 4.495 orang dalam satu 那 hari. 弟兄姊妹们，就是在4月16号，每一天在美国医院里面死的人4495个人死， Artinya 187 orang per jam. 就是每一个小时有187个人死亡。 3 orang di dalam waktu 1 menit. 那有3个人在1分钟里面死亡。 Kita tidak bisa bersandar kepada kesehatan kita, hikmat kita, pengalaman kita, ilmu kita. 弟兄姊妹们，我们没有办法依赖我们的健康、我们的学问，还有我们对这些卫生的常识。 Seorang dokter muda di Italia 有一位很年轻的医生，在意大利的年轻医生， tidak kenal Tuhan. 不认识主。 Sebelum pandemi COVID-19 dia berkata demikian. 在还没有这个肺炎病毒之前，他这样说： Ilmu pengetahuan itu tidak boleh dikaitkan dengan campur tangan Tuhan. 他说，科学不能让神插手， Ilmu sains itu tidak boleh dikaitkan dengan apa? Dengan kehadiran Tuhan. 科学不能够让神的存在插手。 Pada hari itu tanggal 28 Maret dia berkata demikian. 他是在这个3月28号讲这一句话。 Saya telah mencapai titik akhir batas saya. 我已经尽了我最大的努力， Saya tidak bisa berbuat banyak lagi. 我已经不能再做什么了。 Semakin saya tangani, semakin banyak orang meninggal dunia. 我越做，我越帮他们，越多人离开世界。 Kami ini benar-benar kelelahan. 我们已经真的太过累了。 Rekan-rekan kami yang dokter jururawat meninggal dunia. 我们的同事、我们的同僚，还有就是医护人员，都一个一个死去。 Sebagian yang lain masih terjangkit COVID-19. 其他的还是在这个确诊的人数里边。 Pada tanggal 28 dia berkata, 3月28号，他讲这一句话： kami butuh Tuhan. 现在我们真的需要神， Kami harus mencari Tuhan. 我们现在正要寻求我们的神， Kami mulai minta bantuan Tuhan. 我们真的求主帮助我们， Kami mau mulai lagi mengandalkan Tuhan. 我们要重新依靠我们的神。 Sebelumnya dia tidak mengenal Tuhan. 在之前他不认识神， Dia tidak percaya kepada Tuhan. 他不相信神， Dia andalkan dirinya. 他靠他自己的 Dia 能力， andalkan 他 ilmunya. 靠他自己的学问， Dia andalkan pengalamannya. 他靠他自己的经验。 Hari itu dia andalkan Tuhan kembali. 弟兄姊妹们，就在那个时刻，关键的时刻，他依靠神。 Setelah 1 hari sebelumnya di Italia itu mati 969 orang per hari. 弟兄姊妹们，在有一天在意大利，一天死了996个人的时候， Puji Tuhan kembali kepada Tuhan. 感谢上帝，他回到神的面前。 Yang ketiga, 第三， komponen yang ketiga adalah taat. 就是第三个层次，就是要顺服。 Taat itu adalah senantiasa tunduk kepada Tuhan. 什么叫做顺服？就是随时都要服从、降服在神的面前。 Taat itu adalah patuh kepada Tuhan. 顺服就是顺从神。 Abraham dipanggil keluar daripada negerinya Ur Kasdim untuk ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan. 弟兄姊妹们，当亚伯拉罕从他的父家被呼召出来的时候， Dia taat kepada Tuhan. Dia bawa Sarah istrinya, dia bawa keponakannya Lot, dia bawa orang-orang yang diperoleh di Haran.
那弟兄姊妹们，他就带着他的妻子撒拉，也带着他的侄子罗德，还有其他的家仆一同出去。 Abraham taat kepada Tuhan. 亚伯拉罕顺服神， Yesaya dia taat kepada panggilan Tuhan. 以赛亚先知也是顺服神的呼召。 Waktu Tuhan berkata siapa yang akan kuutus, 当上帝说谁我可以差遣谁， siapa yang mau pergi bagi aku, 谁愿意为我而去呢？ dia berkata, 他对上帝说 ini aku, 我主啊，我在这里， utuslah aku. 请差遣我吧。 Yesaya dia taat kepada Tuhan. 以赛亚先知他顺服神。 Di dalam satu buku biografi tentang seorang saintis yang bernama Lion Playfair, 那弟兄姊妹们，有一个很科学的一本书，它的这个作者是 Lion Playfair， diceritakan demikian. 他这样说： Suatu ketika Pangeran Albert dari Inggris, dia mengunjungi laboratorium daripada Lion. 有一次，Albert 王子，英国的 Albert 王子，他来找这个科学家。 Nah, ketika mereka berdua ada di depan satu kettle yang berisi timah yang panas, 那弟兄姊妹们，那个时候他们正在看着一个细正在燃烧热的一块细， lalu Lion berkata kepada Pangeran Albert, 他就跟这个 Albert 王子说 "Yang mulia, 他说：“尊敬的王子啊， apakah yang mulia percaya kepada ilmu pengetahuan?" 你相信这个科学吗？ Saya percaya kepada ilmu pengetahuan. 我相信科学。 Pangeran, 王子啊， bolehkah saya pegang tangan pangeran? 我可以握你的手吗？ Pangeran langsung kasih tangannya. 这个王子就立刻伸手让他握， Lalu dicuci 以后他就洗他的手， dengan satu larutan yang khusus. 就是在一个特别的这个液体里边。 Lalu si Lion ini memberikan perintah kepada pangeran. 那么这个科学家就吩咐这个王子， Pangeran, coba engkau ceduk timah panas itu. 他说用你的手把这个燃烧已经成为这个僵直的细，把它拿起来。 Lalu pangeran itu menyedok timah panas itu dengan kedua tangannya. 那这个王子就很顺服的用他的双手，已经擦过的僵直的双手，就把他这个细矿已经融化成僵直的这个细矿拿起来， Tapi luar biasa. 很奇妙的一件事。 Tangannya tidak apa-apa, tangannya tidak terluka. 他的手不但没有被烫到，也没有被烧到。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姊妹们， jika seorang Pangeran Albert dapat apa? Memberikan rasa percaya kepada ilmu pengetahuan. 弟兄姊妹们，若是这个 Albert 王子，他可以把他整个的信心寄托在整个的科学上， Lalu dia mempercayakan dirinya kepada Lion, lalu dia taat kepada si Lion itu. 那弟兄姊妹们，他也相信这个莱恩科学家，而且呢，依赖他。 Betapa lebih besar lagi kita harus yakin kepada Tuhan kita dan kepada firman-Nya. 弟兄姊妹，对人都有这样的信任，更何况我们对前人的神，我们更是要全心的信靠他。 Sudah seharusnya kita lebih sungguh lagi percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. 我们应该更加的相信神和他的话语。 Sudah seharusnya kita lebih sungguh lagi mempercayakan hidup kita bergantung bersandar kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. 我们应该把我们的一生交托在他的话语上，交托在神的这个手中。 Sudah seharusnya kita lebih taat lagi kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. 那弟兄姊妹们，我们更要学习完全顺服他的话和顺服我们的神。 Tapi pada masa kini, 但是在现今的生活， ada orang yang percaya Tuhan 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. 有的人相信神一天、一个月、一年。 Kalau diberkati keadaan saya baik, kalau saya sehat-sehat, saya mau percaya kepada Tuhan, saya mau mempercayakan diri kepada Tuhan, dan saya mau taat kepada Tuhan. 若是神他祝福我的一生，我要继续的信靠和享福。 Tapi bersyukurlah komponen yang keempat itu adalah setia. 弟兄姊妹们，在第四个层次里边呢，就是要忠心。 Artinya kita dituntut untuk loyal, berpegang teguh kepada janji dan kepada pendirian kita. 神要我们相信他的人，对神要绝对的忠诚。 Kita harus tetap dan teguh hati. 我们应该是坚定我们的心来信靠。 Berbicara tentang setia, sesungguhnya ini berbicara tentang ketulusan hati kita. 弟兄姊妹们，当我们讲到忠心的时候，其实我们是讲到我们的真诚。 Bahwa kita tidak melanggar janji, kita tidak berkhianat kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. 意思就是说，我们不可以违背上帝自己的话语。 Kita mau berjuang dan bersandar kepada anugerah daripada Tuhan. 我们一定要完全依靠他。
serta kita mau mempertahankan kasih kita kepada Tuhan 我们不单要坚持我们对上帝的爱， dan menjaga janji kita kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. 我们不单要坚持持守我们对神的信靠和对他的话语的顺服。 Di Alkitab banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab yang begitu setia kepada Tuhan. 弟兄姊妹们，在圣经里面有很多那些忠心耿耿、忠心到底的圣经人物。 Yohanes Pembaptis tetap setia sekalipun palanya harus dipenggal. 弟兄姊妹们，施洗约翰忠心到他的头被砍下来。 Yakobus tetap setia sekalipun dia dibunuh dengan pedang. 弟兄姊妹们，雅各他忠心到，虽然他必须要以身殉道。 Stefanus tetap setia sekalipun dia dirajam dengan batu. 弟兄姊妹们，史提凡也是忠心耿耿，虽然他用石头，人家用石头把他打死。 Daniel tetap setia sekalipun dia dilemparkan ke dalam gua singa. 弟兄姊妹们，但以理也是对神忠心，虽然他必须要被丢到狮子坑里边。 Sadrak, Mesak dan Abednego tetap setia sekalipun dia dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. 就是这个但以理的三个朋友，虽然他们必须要丢在这个火的火炉里边，但是他们对神还是忠心。 Yusuf tetap setia. 约瑟是那么的忠心， Sekalipun dia dilemparkan ke sumur lalu dijual sebagai budak. 虽然他丢在井里边，以后被卖到成为奴仆。 Waktu jadi budak dia difitnah lalu dilemparkan ke dalam penjara lalu dia dilupakan. 过后他被诬赖，甚至于他被下到监牢里边，甚至于他被忘记， Dia tetap setia kepada Tuhan. 他仍然忠于神。 Dulu saya punya jemaat 以前我有一个会友， yang namanya Acok ya, bukan nama aslinya gitu ya. 他的名字叫做阿舅， Dia kerja baik-baik. 他工作的表现很好。 Nah, singkat ceritanya, 简单的说， bosnya meninggal dunia. 他的老板过世了， Lalu diganti oleh anaknya. 就是让他孩子来接替这个事业。 Begitu anak bos ini jadi bosnya, 当这个孩子做老板以后， si Acok dipanggil. 这个阿照就被孩子叫去， Cok sini Cok. 就是他新的老板叫他， Nanti akhir bulan udah jangan kerja lagi di tempat ini. 他就告诉阿照，到月底过后你可以离开这个地方， Di 你不需要在这 PHK. 个。阿照就被开除， Kenapa? 为什么？ Enggak punya ijazah SMA. 因为他没有高中文凭。 Saya ulangi lagi. 我再说一次， Namanya Acok. 这个阿照， Kerjanya penjadi kacung, apa juga dikerjain. 他什么工作都愿意做， Lalu di PHK. 他被开除， Dunia kiamat. 世界末日。 Dia mau makan apa, istrinya mau makan apa, anaknya mau makan apa. 被开除对阿照来说是世界末日，因为他的家庭要吃什么？ Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. 但是他继续信靠神， Dia mau mengandalkan Tuhan. 他依赖上帝， Dia taat kepada Tuhan. 他顺服神。 Sampai saat ini saya lihat dia tetap setia kepada Tuhan. 到今天，我仍然看到他 Cari 忠心于神 kerjaan. 找工作， Satu pekerjaan-pekerjaan yang lain. 从一个工作找到另外一个地工作。 Singkat ceritanya, 简单来说， hari ini 今天 jadi importir alat-alat kesehatan. 那弟兄姊妹们，他蒙神祝福，成为一个专门输入这个健康仪器的老板。 Alat-alat kesehatan sekarang itu paling booming loh. 弟兄姊妹们，在医院里面所需要的一些健康的仪器的这个输入商， Mungkin pada saat ini kita tinggalkan pekerjaan kita PHK dan lain sebagainya. Banyak permasalahan terjadi dalam hidup kita. 可能我们今天也面对类似很多这些的事情。 Mungkin Tuhan sediakan yang baik buat kita. 可能神已经为我们预备更好的。 Nah, namanya Acok. 这个阿照， Ya, kacung jadi kacung. 他本来是一个使唤小子， Sekarang jadi importir alat-alat kesehatan. 现在他竟然成为一个这个医疗的仪器的输入商。 Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, 弟兄姊妹们， apapun yang terjadi dalam hidup kita pada saat ini, 在我们的人生里边，什么事情发生？
Mungkin kita sedang bergumul dengan pekerjaan kita, ekonomi kita. 可能我们正在为我们的工作跟我们的经济情况在那边挣扎， Kita bergumul dengan sakit penyakit dengan keluarga kita. 可能我们跟我们的家人一同来面对我们经济上的问题。 Apapun yang terjadi, 什么事情发生在我们的面前， janganlah gelisah hatimu. 你的心里不要难过， Janganlah takut hatimu. 你的心里不要害怕， Ingat, 记得 masalah yang sesungguhnya cuma 8%. 弟兄姊妹们，真正的问题跟困难只有8%。 Tadi malam saya hitung-hitung yang kena COVID di negara kita dan dunia ya. 昨天晚上我试算一些确诊人数，就是国家的还有全球的， Yang meninggal di dunia kena COVID itu 7%. 因为确诊这个肺炎病毒而离开世界的占了7%， Di negara kita 7,3%. 在我们印尼国家只有7.3%。 Jadi permasalahan kita cuma 8%. 我们的问题、我们的困难、我们担忧的是只有8%。 Yang kedua, 第二， ingatlah pendetamu. 记得你的牧师 Tinggalkan pekerjaannya. 离开他的工作。 Hari ini kalau keluar GKBC, cuman beberapa hal yang dibawa. Satu, bawa satu istri. 就是当我们离开的时候，我们第一，我们带着一个太太、 Dua anak. 2个孩子。 Itu sepeda motor yang umurnya 20 tahun. 我现在骑的电单车已经有20年的时间， Tabungan ada sedikit. 我的储蓄有， Itu yang kedua. 这是第二。 Yang ketiga, 第三， ingat si Acok. 你记得阿 Jok Nggak punya ijazah SMA. 没有高中文凭， Jadi kacung. 本来是成为使唤小子， Sekarang jadi importir alat-alat kesehatan. 现在却成为一个输入商。 Yang terakhir, 最后， ini yang paling penting. 这是最重要的。 Yang tiga tadi engkau boleh lupakan. 其他的3个，刚才我讲的，你可以把它忘记。 Yang keempat, ingat Tuhan Yesus, ingat firman Tuhan. 你一定要永远记得神，记得耶稣，记得他的话。 Oleh karena itu percayalah senantiasa kepada Tuhan kita Yesus dan kepada firman-Nya. 弟兄姊妹们，所以我们一定要继续的信靠我们的神，信靠他的应许， Percayakan diri kita bersandar kepada Tuhan, kepada firman-Nya. 依靠他，并且以他当作是可靠的， Taatlah kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. 顺服他的话语， Lalu setialah kepada Tuhan dan setialah kepada firman Tuhan. 忠心以他吧。 Tuhan Yesus memberkatimu. 耶稣祝福你们， Kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. 我们感谢你，话语已经告诉了我们。 Sekali lagi mengingatkan dan mengajar kami 主啊，再一次提醒我们，也教导我们， agar kami jangan gelisah, jangan takut. 让我们的心里不要难过，也不要害怕。 Ampuni kami kalau kami senantiasa gelisah dan takut secara 主啊，若是我 berlebihan. 们还是常常的害怕，常常的担忧，求你赦免我们的罪。 Biarlah saat ini kami mau percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Mu. 但愿我们今天仍然可以继续信靠你。 Kami mempercayakan diri kami kepada Tuhan dan kepada firman-Mu. 主啊，我们把我们自己全然交托给你，并且相信你，信靠你。 Dan kami mau taat dan belajar setia kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. 我们也要学习顺服你，并且忠心于你。 Berikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan untuk melakukan firman Tuhan ini dalam 主啊， hidup 求你 kami. 给我们智慧，给我们恩典，能够实践你的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati. 耶稣基督祝福你们。